فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت Tak ada kereta nampaknya. Boleh dah keluar. Dah lewat ni, bukan tambah tu. Sehari kena buat kerja sama. Kenapa pula kau ni? Hello? Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, suami aku. Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami, kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan kau sahabatku, kau teman sejati. Buntulah. Macam mana ni? Salam. Masuklah. Syaimah, macam mana, okey ke? Tak tahulah Sarah. Syaimah buntulah. Macam mana ni? Syaimah teruskan hidup. Syaimah tak ada kerja. Macam mana dengan anak-anak yang sekolah? Diorang nak makan apa? Duit sewa, duit pilapi berair. Apa nak bayar semua tu? Tapi Syaimah dah tak kerja, tak ada keluar pula tu. Macam mana ni? Yang buntulah. Farah tu malah. Farah ada dengar Ustaz Syamah yang dia cakap boleh keluar dari tempat ibadat kalau kita dengar haji. Maksudnya Syamah kan nak cari makan. Boleh lah ke? Syamah tak kerja dekat tempat Farah? Tempat Farah? Ada kerja kosong ke? Ada. Farah tolong bagi tahu dekat bos Farah. Nak ke? Boleh juga. Lagi bagus kan? Macam tu. Bila kan boleh sama pergi kerja kan? Lusa lah. Lusa? Ha. Okey. Farah ambil Syaimah kat sini. Ha, boleh. Sekali. Syamah, dah siap tu. Dah siap dah. Sekejap ya.
ke dalam larangan iddah tak boleh pakai perfume? Betul ke? Tak Ya. boleh? Saya ada dengar ceramah ustaz tu. Betul? Ha. Kalau macam tu tak apalah. Jom. Pergi kerja. Alamak Syema. Lupalah. Awak balik dulu boleh tak? Sebab saya tu nak pergi bank lah. Oh, korang nak pergi bank? Ha. Kalau macam tu Syam rasa macam Syam nak pergi mall sebab nak tengok baju Syam nak cuci mata, nak tengok baju-baju trend sekarang. Bosan lah duduk rumah. Hati kau Syama ingat tak? Semalam kan kita ada tengok YouTube. Video semalam tu Yang mana? ada yang ustaz ceramah. Flashback. Baiklah, soalan tentang akad tadi yang di belakang iaitu tentang edah kematian suami. Dari sini kita boleh simpulkanlah edah kematian suami ini ada dua tempoh, jenis tempoh. Yang pertama mereka ni kematian suami yang Allah SWT beritahu daripada surah Al-Baqarah ayat 234, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian sedangkan mereka meninggalkan isteri-isteri, maka hendaklah para isteri itu menahan diri mereka yang membawa maksud dengan iddah tadi, iddah selama mana arba'ata ashhurin wa ashra, selama 4 bulan 10 hari. Tetapi bagaimana jika seorang wanita itu ketika kematian suaminya dia dalam keadaan hamil? Yang ini kesnya Allah SWT dah sebutkan dalam surah At-Talaq ayat 4, iaitu tentang dia punya tempoh iddah. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sehingga mereka melahirkan anak. Itu ialah tentang kematian suami. Adapun tentang iddah yang mereka diceraikan dengan talak bain, misalnya talak raj'i, dia ada 4 jenis. Iaitu yang pertama, jika dia tidak hamil dan masih boleh haid, maka Allah SWT beritahu iaitu 3 kali suci, 3 kuruk yang bersamaan 3 kali suci. Dan yang kedua, dia ni tidak hamil dan tidak boleh haid, ataupun dalam masyarakat Malaysia ini disebut sebagai menopause, iaitu tempoh iddah dia ialah 3 bulan. Yang ketiga ialah jika hamil seperti yang awal tadi, sehinggalah mereka melahirkan anak, itulah tempoh iddah mereka. Dan yang keempat ialah jika mereka ini, para wanita ini diceraikan sebelum bersetubuh, maka tiada iddah bagi mereka ini. Dari sini kita jelas. Okey. Dan kemudian suka saya sebutkan tentang biasanya kalau kita sebut tentang iddah, para wanita ini akan bertanya, para isteri akan bertanya, bolehkah mereka ni nak keluar rumah? Ataupun ada tak syarat-syarat mereka ni kalau nak keluar rumah? Jadi ulama kontemporari bagi tahu mereka ni sebenarnya tidak dibenarkan keluar rumah, termasuk untuk bermusafir, kecuali dalam had dan batas yang diperlukan saja. Antaranya ialah seperti mereka nak keluar untuk bekerja, mendapatkan perubatan, membeli barang-barang keperluan asasi. Tetapi syarat ini tertakluk jika sekiranya tidak ada ahli keluarga atau orang lain yang amanah boleh melakukannya, boleh buat untuk dia. Tapi kalau misal kata dia ni contoh tinggal seorang, ataupun tak ada saudara lain, ataupun saudara-saudara lain semua sibuk bekerja, maka dia bolehlah keluar, juga seperti keperluan-keperluan lain yang penting dan mendesak. Tetapi perlu ingat, ketika mereka keluar rumah ini ada syarat-syaratnya. Iaitu pertama, syarat dia apa? Tak boleh pakai pakaian yang terang, kerana pakaian terang ni akan menarik perhatian orang ramai, khususnya bagi mereka yang lelaki lah. Kedua, mereka ni tak boleh pakai barang kemas walaupun sebentuk cincin, gelang, rantai dan perhiasan lain. Dan yang ketiga ialah memakai wangi-wangian pada pakaian mereka, pada rambut mereka ataupun pada badan mereka. Sedangkan orang yang pakai minyak wangi ni, hatta kalau lelaki pun kalau pakai minyak wangi yang kuat, dia akan menjadi perhatian orang ramai. Ini apatah lagi orang perempuan yang dalam keadaan iddah. Dan yang keempat ialah mereka ni tidak boleh bersolek, memakai celak, berinai dan memakai minyak rambut, kerana perbuatan ini dianggap sebagai berhias pada pandangan masyarakat setempat. Ini antara perkara-perkara yang tidak boleh dibuatlah ketika keluar rumah. Adapun sebab-sebab lain, iaitu mereka ni berpindah atau tinggal di rumah lain. Maksudnya apa? Jika mereka ni mungkin kematian suami, kemudian dalam tempoh iddah tu mereka di rumah, mereka merasakan keselamatan mereka ni tidak terjaga, tidak terjamin, maka dia boleh berpindah tempat keluar dari rumah dia tu, mungkin ke rumah anaknya, mungkin ke rumah mak dia,
ataupun ataupun mereka ni terganggu atau tidak terjamin keselamatan, seperti mereka kena banjir, baru-baru ni kena banjir, ataupun ada gempa bumi, ataupun tanah runtuh, ataupun rumah terbakar. Dan semua syarat ni mereka boleh keluar rumah dan meninggalkan rumah tersebut sehingga bahaya atau mudarat tersebut hilang ataupun dapat diatasi. Jadi itulah persoalan dan jawapan yang berkaitan dengan iddah. Saya harap jawapan saya ini dapat difahamilah oleh semua hadirin dan hadirat yang ada di sini.